buka majlis kita dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita baca doa dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahmal nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami hikmat-Mu dan berikan kepada kami rahmat-Mu. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kefahaman, tambahlah ilmu kepada kami dan berikanlah rezeki kepada kami kefahaman. Amin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Sebelum tu nampak ke tak yang share kat skrin? Nampak. Okey, suara pun okey. Okey, hari ni buat sesi television sikit lah. Sebelum tu saya mau perkenalkan diri sikit lah. Saya dipanggil Ibnu Unaizah lah. Nama Ibnu Unaizah tu sempena Unaizah tu nama arwah mak saya. So Ibnu tu adalah anak kepada Unaizah lah. Okey, so dalam ni ada dua grup saya rasa. Satu daripada grup Easy Trade, satu lagi daripada grup Millionaire Circle. So ada beberapa lah orang. Dan disclaimer hari ni saya nak maklumkan dulu, saya ni bukannya orang yang hebat dalam saham, baru lagi dalam saham ni, tak sampai setahun lagi. Last year baru start trade dengan secara serius lah dalam saham ni. Cuma saya pun tak tahu apa-apa, tak ada ilmu yang lebih ke apa semua pandainya, tidak. Cumanya Allah berikan sedikit kefahaman lah. So selama duk trade tu kita pun adalah nampak sikit-sikit. So dengan nampak tu adalah buat Indi yang saya namakan Indi Easy Trade, dan Indi ni adalah sebagai panduan lah untuk trade dalam saham. Dan saya pun ingin berkongsi lah sedikit sebanyak pengalaman-pengalaman dalam saham ni, dan mungkin dapat membantu sedikit sebanyak, dapat membantu lah kepada semua. Okay. Sebelum saya go kepada kita punya topik, which is topiknya adalah revision untuk menggunakan Indi Easy Trade, dan macam mana cara nak guna dan macam mana cara saya sendiri trade lah dalam saham ni. Dan sekali lagi saya maklumkan bahawasanya saya ni boleh katakan almost 100% lah memang cat lah. Saya agak tak pandai sikit dari segi fundamental. Yalah, sebab kenapa macam tu, sebab bagi saya fundamental tu dia agak delay. Semua yang kita tengok QR ke berkenaan dengan performance company ke, yang tu benda yang dah lepas. So untuk benda yang the future, lambat sikit dia orang update. Dan macam mana kita nak tahu benda tu okey ke tak okey, semuanya ada dekat chart lah. So chart tu menterjemahkan segalanya lah. Okey, dan saya juga tak berapa menghirau sikit news ke apa ke, against lah. News, nak buat news pun ambil masa, prepare lah apa semua kan. So bila news itu keluar, basically benda tu dah lalu lama lah.
So that's why lah ramai orang kata sell on news, buy on rumors. Dan ramai lah orang-orang yang terkena kat situ. Bila news keluar, bakat-bakat lah dibeli counter tu. Okay. Sebelum saya go, ada sedikit saya nak share lah, okay, berkenaan dengan Indie Easy Trade ni. Indie Easy Trade ni insya-Allah dia dapat menyelesaikan masalah yang mana yang selalu yang dihadapi oleh trader-trader lah. So saya cakap masalah ni yang apa yang berlaku pada diri saya sebelum ni lah. So yang mana kita memanglah kita nak masuk satu counter yang awal, dekat bawah, sebelum dia naik. Kita nak anticipate awal, tapi apa yang terjadi bila kita masuk awal sangat, lama pula menunggu. Kita duduk menunggu lama, dan last sekali kita dah kata tak tahan, kita keluar, mulalah dia naik. Satu lagi pula, bila saham tu counter tu dah buat pergerakan, dah mula naik, kadang-kadang kita takut nak masuk, dah puncak ke, macam nanti takut masuk kena libas. Dan tengok makin naik. Bila dah makin naik, kita pun dah jadi macam fear of missing out lah. Jadi macam nak kejar lah. So bila kita kejar, dia turun. Bila dia turun, kita takut. Kita pun kat loss. So, bila kita kat loss, dia naik balik. So jadi tension lah kat situ. Dia main dindong-dindong. Dan satu lagi pula berkenaan dengan saya punya style, saya more on kepada market structure. Saya more on kepada support resistance, yang mana saya panggil supply zone, demand zone. Sama je lah. Supply zone tu resistance lah, demand zone tu support lah. Dan paling penting lah naked chart lah. Indie ni nombor 3. So step saya ada 3 step lah. Step pertama adalah structure tu sendiri. Step kedua adalah dia tanda supply zone, demand zone. Dan step ketiga baru kita buka Indie lah. Kita dah tengok macam mana panduannya. Okay. So hari ni saya nak terangkan sikit macam mana penggunaan Indie dan macam mana untuk kita nak anticipate satu-satu counter. Dan sekali lagi saya tegaskan, main saham ni, ini for me lah, bagi saya, bukannya kata pendapat orang lain, ini pendapat saya. Main saham ni jangan takut rugi tau. Jangan takut rugi. So bila takut rugi tu yang menyebabkan kita akan banyak rugi. Dia jadi pelik sikit. Yelah, contohnya kita takut masuk atau counter ni, nanti kalau dia tak jadi ataupun dia turun, so macam mana? So menyebabkan kita pun tak masuk. Tapi masalahnya, bila dia buat naik, kita tengok counter tu, kita mula nak masuk. So bila dah mula masuk, dia buat penurunan, kita takut. Lepas tu kita pun keluar. So itu yang jadi masalah. So that's why kita tak tahu apa yang akan jadi masa depan. Tak kisahlah dengan Indie macam mana pun, dengan fundamental analysis macam mana ke, kita tak tahu apa yang akan berlaku in the future. Cumanya saham ni dia more on pada probability. Yalah, kenapa jadi probability? Sebab kalau perasan kan, chart dia saban tahun, tak kisahlah 10 tahun lepas ke 20 tahun lepas ke, pattern chart tu sama je. Kalau dia naik macam tu. Kalau dia turun. Kalau dia sideways. Sama. Kita boleh tengok any counter. Tak kisahlah kripto ke. Tengok macam saya buka sekarang ni kripto ke. Kalau kita tengok BTC, boleh katakan sama je lah. Pattern dia sama je. Walaupun ini adalah Bitcoin, tapi pattern untuk dengan counter saham dekat bursa sama. Dekat Nasdaq ke apa semua sama juga. So why jadi sama tu? Sama tu sebabnya behind the counter tu adalah human. So manusia. So manusia ni sama je lah perangai manusia ni. Manusia ni dia takut, dia risau, dia overconfident, dia macam-macam lah. So perangai tu dia katakan sama lah. So untuk setiap bangsa. Okay, so that's why dekat chart akan terjemah pada benda yang sama. Okay.
So that's why lah ada orang kata pattern ni dia akan berulang-ulang. That's why kita pun ada belajar juga market structure berkenaan dengan pennant ke, triangle ke, flat ke. So basically benda-benda gitu kalau kita reti balik kan, kenapa memang dia akan jadi macam tu. So disebabkan the human behind it. Okay. Alright. Dah Okay, so saya tak boleh klik. Sekejap. Macam mana ni? Sudah. Farah Ya. Farah Ya. nampak tak dia ada keluar something bawah ni. So tak boleh nak klik. Tak boleh nak klik watchlist. Why? Sebab recording ke? Buat recording. Sebab share screen. Okay, ni share screen. Okay, dah boleh sekejap. Stop share screen. Okay, tak nampak screen Betul? Tak nampak. Okay, sekejap. Saya try lagi. Share screen. Okay, nampak tak? Nampak. Ya Allah, tak boleh klik watchlist. Ya. Okay dah, buat gini. Okay. Okay, untuk kita start, sebab kita mungkin akan spend sejam untuk ni. So, boleh tak anybody boleh bagi tahu untuk nak tengok counter yang mana? Suggestion. So, kita buka nama counter. Bolehkah? Apa-apa nak suggest nama counter? KSA. Apa? Tak dengar? Apa dia? KSA. Okay, KSA. Dan untuk makluman, ini yang saya buat ni, insyaAllah dia boleh bagi guidance untuk mana-mana counter lah. Sebab saya menggunakan MA, saya menggunakan ATR. So saya gabungkan dua tu dan hasillah yang dia tu. Okay, KSA Okay, sebelum tu, okay. Sebelum saya terus ke counter ni, first kali, Indi ni dia akan tunjuk buy dengan sell. Okay, boleh nampak buy. Saya buat horizontal. Okay, nampak? Nampak ke? Nampak. Right. Okay, so okay, dia akan tunjuk buy, dia akan tunjuk sell. So kita bukannya kata dia keluar buy je beli. Dia bukan gitu dia tak sesimpel gitulah. So jangan salah faham lah. So kat sini ada warna kuning, kalau boleh nampak sini, candle ni jadi warna kuning, candle ni jadi warna putih. Okay, kenapa dia warna kuning? Sebab dia ada double buy kat sini. Satu buy kotak, satu buy segitiga. Yang putih ni pula dia ada satu buy saja, buy kotak. So yang mana yang menunjukkan trend tu nak berubah adalah buy kotak tu lah. Buy kotak tu akan menunjukkan trend tu akan berubah daripada sell punya mode kepada buy punya mode. So kita nampak sini sebelum tu dia sell.
Okay, sebelum tu dia sell dan sini keluar buy balik. So bermaksud dia nak beralih trend lah, daripada turun nak beralih trend kepada naik. Okay, so kalau kat sini kita boleh nampak keluar, kat sini ada keluar hampir satu hari keluar kuning, double buy. So adakah kita nak terus buy? Kalau nampak sekarang ni memanglah cantik lah nampaknya, sebabnya keluar, dia tengok naik, memanglah cantik. Tapi masalahnya tak, adakah semua jadi macam tu? Nanti kalau kita tengok based on previous, ada yang tak jadi, ada yang jadi. So bagi contoh yang ni, so yang ni keluar tapi turun, so kita pun jadi kalut sikit lah kat situ. So tak semestinya, kat sini saya nak maklumkan, tak semestinya kata keluar buy warna kuning ni kita terus nak tekan nak beli. No, it's not like that. So ada cara dia lah. Okay, dan paling penting sekali, counter tu kena uptrend lah. So jangan trade kat counter yang tak uptrend lah. Okay, so apa step dia? Step dia yang first sekali kita tengok naked chart lah dulu. Okay, kita tengok naked chart, kita tengok monthly dan kita scalekan chart ni, scalekan biar kita boleh baca keseluruhan pergerakan chart tu. So okay, dia macam ni lah basically. So kat sini kita boleh nampak start daripada dia listing, dia turun, dia naik dan dia turun, dan yang ni mostly dia katakan dia sideways punya penurunan lah. Sideways kan, sideways, dia naik sini tak lepas, dia turun, dia naik balik, dia try tak lepas, dan dia turun, naik, turun dan turun, naik sekali lagi. Okay, nak go balik kepada supply area tak lepas juga. So sekarang ni dia dalam attempt untuk nak naik balik. So based on kita tengok monthly, kita dah boleh nampak dia punya trend. So counter ni basically is not clear punya uptrend. Macam mana kita nak tahu counter tu clear uptrend? Malam ni saya akan terangkan dua situasi lah. Satu, untuk trade counter yang jelas uptrend. Nombor dua adalah untuk kita nak trade counter yang kita nak anticipate dia nak buat uptrend. Faham tak? Satu counter yang dah jelas uptrend, satu lagi counter yang kita nak anticipate dia awal, yang mana kita macam jangkakan dia akan berlaku uptrend selepas ni. Maksudnya kita nak masuk awal lah. So kalau ada yang tak faham boleh terus tanya lah. Okay. Okay, so counter ni kita boleh nampak sini dia naik dan dia turun. Ini monthly dan dia naik, dia tak buat satu complete uptrend punya structure. So kalau dia complete uptrend punya structure, dia akan lepasi line tu lah. Contohnya macam ni. So dia akan buat macam Z itu. So macam tadi saya kira sini 0, 1, 2, 3. So itu dah menunjukkan satu structure yang uptrend lah. Tapi KSC ni belum lagi. Dia baru je nak pecah yang ni. Dia belum lagi buat yang firm uptrend. So kalau dia dah pecah berada dekat sini, okay, dia dah firm uptrend lah. Then kalau dia pecah lagi yang kawasan ni, okay, lagi dia uptrend. Okay, so KSC not really uptrend enough. Tapi macam dia cakap tadi, ada dua cara. Satu, counter yang betul-betul uptrend. Satu lagi counter yang kita nak anticipate, dia nak ke uptrend. Okay, so nasihat saya, kalau dah biasa, boleh je nak main untuk anticipate tu. Tapi kalau anda kata tak biasa lagi, so disarankan pergi ke counter yang betul-betul uptrend lah. Sebagai contoh, sebagai contoh kita nampak tu. Sebagai contoh kita nampak sini. So Yang Leng ni kita boleh nampak dia punya structure tu dah uptrend. So macam mana saya kata dia dah uptrend, dia dah break dia punya supply kat sini, dan sini pun dah buat satu formation, orang kata structure ZZ tu 0, 1, 2, 3.
Dia dah clear uptrend. So InsyaAllah kalau masuk kaunter ni chances untuk dapat untung 5%, 7% tu insyaAllah ada lah. Dan bahkan dalam grup-grup Easy Trade ke grup millionaire, saya rasa saya banyak share juga jalan ni. Saya share pun time harga dekat awal lagi tu, saya beli harga 60 sen macam tu. Terus sekarang dah harga RM1.3, so almost 100% dah. Dah lebih 100% dah. Okay, so ini adalah counter yang dah uptrend. Counter basically banyak tau counter yang dah uptrend. Cumanya macam saya, kalau saya nampak counter bila buat screening kan, okay, macam mana saya screening? Saya screening memang saya tengok satu counter lah. So saya punya watchlist tu memang banyak lah. Watchlist. Okay, so saya punya watchlist memang banyak. So memang boleh katakan everyday saya akan tengok satu-satu counter lah. Tapi disebabkan tengok selalu setiap hari, so kita basically kita boleh ingat dah dia punya chart. Boleh ingat dah harga dia berapa ke apa semua. So untuk nak buat decision lah, nak masuk ke tak nak masuk ke apa semua. Okay. Dan macam mana, ada orang tanya juga saya macam mana dapat watchlist ni. Pada peringkat awal dulu memang saya pun ada buat guna screener, tapi bila guna screener ni watchlist tu tak dapat yang banyak lah. So lama-kelamaan apa yang saya buat, kan kita kan ada banyak, ada juga join grup-grup saham mana-mana. So mana-mana orang yang share counter, kita terus ambil dan tengok chart dia macam mana. Kalau chart dia tu okey, contohnya macam cantik, uptrend kan semua, masuk dalam watchlist. Gitu je lah. Dan boleh juga join grup Akbar punya public tu. Situ banyaklah dia pun share cat-cat yang bagi saya agak menarik, sebabnya dia orang punya cara adalah based on volume, banyak volume. So mostly kalau counter yang tu ada volume, dia tengah trending lah. So bolehlah join grup Telegram tu, pergi je channel tu. Dan mana-mana yang dia share counter boleh ambil dan tengok, dan kalau berkenan okey, masuk dalam watchlist. Okey. Sekarang ni ada orang duk cakap pasal awan tab. So awan tab pun kita dah boleh nampak. Ini adalah monthly punya chart. Dia daripada turun, dia naik. Okey, turun bawah 0, 1, 2, 3, dah lepas sikit. Dah lepas. So 0, 1, 2, 3 lepas. Okey. So dia dalam mood uptrend lah sekarang ni. Okay, so kita balik pada case kita ni. Bila satu counter kita tengok dah monthly macam ni, kita terus tandakan dia punya supply and demand zone, support resistance. Okay, tandakan tak perlu nak accurate, sebabnya ini adalah chart monthly dan kita pun dah scalekan dia kecil. So tak perlu accurate, kita just boleh nampak terus kat mana dia punya paling banyak orang kata candle tu berada lah, candle tu touch. Kita adakan satu line yang menunjukkan candle banyak touching. So kat situ lah kita boleh tanda dia punya support and resistance lah. Okay, so kalau kat sini kita boleh nampak dengan jelas bahawasanya kat sini satu, kan, yang atas sekali ni. Okay, kita tanda. Okay, apa yang kita buat, kita tanda ni dinamakan support resistance major. Kenapa dinamakan major? Sebab dia melibatkan banyak tahun, bertahun-tahun. So macam sekarang ni daripada 2009, ada orang kata, dia kata 3 tahun, 4 tahun tak valid support resistance. Tapi saya ambil langkah berhati-hatilah. Saya ambil kira juga, sebabnya saya pernah jumpa orang yang hold counter 7 tahun. Terkejut juga saya, lama betul dia hold 7 tahun. So dia sanggup hold 7 tahun dan bila dah naik baru dia jual. So that's why saya pun ambil jugalah, walaupun lama-lama saya ambil the whole chart punya support resistance. Okay, so next kita boleh nampak juga dia berlakunya dekat sini. Kat sini bukan je sekadar berlaku support, bukan je berlaku resistance saja.
sini berlaku support, sini berlaku resistance. So kat sini sudah jadi line RBS. Resistance become support ataupun support become resistance. Okay, so kita just tandakan macam tu je. Okay, then mana lagi kita nampak yang mana kita boleh nampak dia tu agak obvious, the line. So yang ni kita boleh nampak ini adalah line support. Satu line yang kita nak buat yang mana banyak candle yang touch. Tu cara kita nak buat support resistance ni. Okay, so tanda saja, tak perlu nak accurate, tanda saja. Okay. Okay, so alright, cukup. Okay, cukup untuk support resistance major. Okay, lepas tu bila kita dah tanda macam ni, kita pun akan go kepada weekly punya time frame. Weekly time frame ni kita pun mulalah besarkan. Dan kita tengok balik support resistance major yang kita buat tadi tu betul-betul ngam kena ke tak? Betul-betul kena ke tak? Candle, maknanya paling banyak tak candle touch. So kalau kita nampak dekat sini kita boleh turunkan. Okay. Paling banyak macam mana kira? Saya ambil kira dua-dua, body ataupun echo. So ada orang yang ambil echo saja. Masuk body ni bukan yang kata cross body tapi end of body je lah. So paling banyak lagi better. So kalau macam ni kita boleh nampak dia touch sini echo touch. So satu, sini ada body, hujung body touch 2. Ni 3, ni 4, ni 5. Yang ni 6. Lepas tu yang ni 7, boleh consider dekat lah tu. Okay, so maknanya 7 touching. So it's a good good support line. Dan kalau yang ni kita boleh betulkan balik. Kita tengok mana yang paling banyak. Okay. Okay, nice. Okay, atas okay. Dan bila kita tengok weekly, kita boleh juga mula menandakan support resistance minor. Tadi kita tandakan major yang melibatkan banyak tahun. Now kita tandakan support resistance minor. So boleh buat differentiate color pun better. Sebabnya nanti dia akan memberi panduan kepada kita lah. Okay, support resistance minor ni adalah untuk panduan kita untuk kita tengok dalam masa terdekat. Contohnya macam sekarang ni kita duduk kat sini. So kita nak cari support resistance minor yang berdekatan dengan ni lah. Tak perlu nak cari jauh-jauh tu. Okay. So kalau kita tengok sini support dan okay, saya cari resistance Boleh tak someone bagi tahu kat mana resistance dia? Kat mana? Saya bergerakkan cursor ni. Atas tadi. Mana? Sini. Bawah sikit. Ni. Bye-bye. Okay. Okay, boleh. Ya Allah. Okay, satu. Lagi? Okay ke sini? Boleh. Bawah sikit. Okay. Sikit ke? Sini. Atas sikit. Atas sikit lagi. Atas sikit je. Okay. Bawah lagi. Hujung tu dah. Okay. Alright. Okay, so sini touch. Sini ada, sini pun ada. Sini, okay, kita consider satu je sini. Sini satu, yes, okay.
Jangan orang kata kita ambil tepat sangat. Contohnya macam kita nak ambil macam wah ngam-ngam kena melantun macam ni. Tak nak. Kita nak macam gambaran kepada kita. Macam sekarang ni kita boleh nampak gambaran ya. Untuk line ni dia turun je, dia break dan dia dah break support ni. So kalau support ni pecah, so dia akan turun ke bawah lah. So apa jadi dia naik balik. Dia naik balik dan dia terus buat kenaikan sampailah ke supply zone yang terdekat, which is kat sini, dan dia turun balik. So bila support ni dah lemah, dia akan jadi macam ni ya. So dia break dan dia terus break dan dia akan cari support yang seterusnya dan melantun balik. So sebagai panduan kepada kita lah untuk support resistance ni. So tak perlu nak accurate sangat. Tapi as long as kita boleh nampak kat situ yang berlaku satu harga yang selalu duk main, satu harga yang susah nak lepas, satu harga yang susah nak lepas ke bawah ataupun ke atas. Okey. Support resistance minor lagi. Okey, so ini adalah support punya minor yang kecil je. Yang ni. Kecil yang latest. Okey, resistance yang kecil yang latest. Okey, bila saya besarkan kawasan ni daripada April sampai yang latest ni, so kita boleh nampak kan sini adalah area support dia. Setuju ke? Setuju. Nampak kan? So harga ni dia pergi, dia naik balik. Dia cuba pergi, dia naik. Dia cuba pergi, dia naik. Dan sini dia duduk main kawasan ni. Lepas tu dia pergi, dia tak lepas-lepas. Okey, so kat situlah kita nampak bahawasanya harga dekat 7 sen setengah ni agak kuat lah dia punya demand tu. Bermaksud ramai orang membelilah dekat area sini. Okey, so kita boleh tanda dia punya support. Ini adalah minor kita tandakan warna putih tu, minor. Okey, dan resistance minor. Okey, kat mana? Yang mana dia naik, tak lepas, naik, tak lepas, naik, tak lepas. Okey, dekat mana? Sini ke? Boleh tak? Okey. Kosong. Okey, so sini kita boleh nampak. Okey, tak apa. Saya tanda dulu, lepas tu saya explain. Okey, lagi. Ingat ini weekly weekly, bukan daily ni. So, daripada April sampai ni, almost tahun ni. Ini adalah almost tahun. So, bila kita tengok daily, lagi banyak lah dia akan keluar. Okey, so ini satu kat sini. Lepas tu, kita boleh nampak juga dekat area sini. Sini dia jadi macam RBS lah ya. Betul tak? RBS. Sini dia jadi support dekat sini. Okey. Lepas tu kat sini dia jadi macam resistance pula kat sini. Naik tak lepas, naik tak lepas, naik tak lepas. Okey. This is satu line. Satu line RBS. Okey. Ini satu line resistance. Ini satu line support. Yang minor, yang kecil. Okey, setakat ni faham ke? Saya rasa yang ni support resistance ni adalah ilmu yang asas lah. So mana-mana yang tak berapa nak faham boleh tengok YouTube banyak. Macam mana support resistance nak tanda. So tipnya mudah aja. Kita tengok mana candle yang pergi kepada line tu yang paling banyak. So kalau kat sini yang kita tanda ni banyaklah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Banyak ni. Tak banyak. So line ni valid lah, agak valid. So ni pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 line. 8 candle. So kita tandakan. Dan again yang ni adalah minor, bukannya major. So yang ni pun sama kat minor. Yang atas ni pun sama kat minor. Okay. So
kalau kita pergi ke daily, kalau pergi daily, lagi nampak jelas lah line-line yang kita buat tu dengan candle yang kita line yang kita buat dengan candle yang touching. So kita boleh cantikkan, betulkan balik. Okay, line-line dia touch. Okay, just nice. Cantik. Okay, cantik. Okay, good. Okay, so dah bila macam ni, bila lah kita tanda macam ni, tadi kita dah tengok dah chart monthly, KSC ni. Kita dah tengok chart monthly KSC. Andai kata kita berada dekat sini. Okay, bila kita scalekan chart ni, kita boleh nampak bahawasanya dia turun, dia sideways, dia naik tak lepas, dia turun, dia naik dan dia macam sideways. So kita boleh nampak macam dia baru nak pecah kot. Dia nak pecah dia punya sideways kat sini. So kita nak anticipate pecah ni. So kalau kita dapat anticipate pecah ni, banyaklah kita boleh dapat. Okay, so macam mana cara kita nak anticipate? So sekarang ni counter ni bukannya counter firm uptrend. Kena ingat cumanya adalah counter yang kita nak anticipate untuk dia jadi uptrend. Okay, so macam mana nak anticipate? Bagi saya sangat simple lah sangat simple. That's why trade saham ni make it simple. Jangan make it susah-susah. Sebab saya tengok banyak guru-guru bukan nak baguslah bagi saya, cumanya mungkin ada orang jadi macam pening kot. Sebab dia cakap on behalf diri saya sendiri. Bila masuk guru-guru orang cakap pasal macam lah dia pattern ke apa ke, membuatkan kita jadi jam. Jadi macam mana aku nak buat decision ni. Dan sekali kita payah nak buat decision dan kita pun takut dan menyebabkan kita pun tak masuk, ataupun takut tak masuk tapi dia naik kita kejar. Itu bahaya. Okay, so macam saya cakap tadi juga, main saham ni jangan takut rugi. Tapi takutlah rugi yang sia-sia, rugi yang kita tak tahu sebab apa rugi. Kalau orang tanya kenapa kau rugi, tak tahu. Dan ramai orang yang meletakkan macam teknik harapan. Maknanya naik kot nanti. So bermaksud dia tak ada trading plan lah tu. So basically kita kena ada trading plan dan kita kena stick dengan trading plan kita tu. So kalau rugi kita dah tahu dah ruginya berapa, ruginya kat mana. Kalau dia naik kita tahu dah dia naiknya ke mana dan kita akan dapat berapa. So barulah betul ada trading plan, bukan main tembak je. Okay. Okay, andai kata kita dah tanda dah semua, line-line ni kita tanda. Okay, kita dah settle step nombor 2. Barulah kita go for step nombor 3, yang mana kita akan onkan Indi. So andai kata kalau kita berada di 12 Januari ni, Indi dah tunjuk double buy signal dan warna kuning ni dah tunjuk. So adakah kita nak masuk terus? Kat situ persoalan, adakah nak masuk terus? So kat sinilah pengiraan risk reward ni akan berlaku. So kalau nak masuk, memang kita kena masuk bila dia dah berjaya break. So kita dah boleh nampak line yang kita tanda tadi. So ini adalah line support yang mana bila harga berada di bawah ni, dia dah jadi sini jadi resistance. Okay, so kita boleh buat trading plan kita. Satu, break this line. Kalau dia break this line, okay aku masuk. Dan aku punya cut loss, okay, boleh tak saya tanya kat mana kita punya cut loss area? Kalau masuk candle ni, mana cut loss area? Support, line support 75. Okay, so macam mana kita nak tandakan cut loss area? Macam ada orang kata bawah candle ni, bawah candle sebelum, so kita kena faham orang kata apa di sebalik masuk tu. So kita dah tengok, kita dah kata kita nak masuk counter ni based on structure. Structure kena uptrend. Kita tak nak structure sideways, kita tak nak structure downtrend. So kita nak structure yang uptrend. So cut loss area kita adalah bila satu-satu counter tu, chart tu, dia dah mula buat patah dia punya uptrend. Dia dah mula patah uptrend ataupun
macam key acid sekarang ni, kita daripada sideway. Sideway, kita nak anticipate uptrend. Betul kan? Sideway, dia dah buat sideway, kita nak anticipate uptrend. So bermaksud, kalau dia patah sideway tu, out lah. Tak payah nak letak teknik harapan lah. So kita terus potong lah. So which is, kalau kat sini, okay, sini sideway dia. So kat loss kita adalah, kalau dia, contohlah, tiba-tiba harga duduk bawah ni. Cantik tak? Cantik tak, dah saya tanya? Kalau duduk bawah ni, tiba-tiba dia buka bawah ni. Ataupun dia pergi ke bawah ni. Tak cantik kan? So dia dah mula patah dia punya sideway ni. Sideway ni dia dah mula dah patah. So cut loss area kita adalah, kita boleh letak area sini. Area sini dia turun bawah ni, aduh tak cantik lah. Tak cantik. Turun bawah ni tak cantik. Okay. So bila kita dah tahu kita punya area untuk kita nak cut loss, kita dah boleh kira berapa kita sanggup rugi andai kata tak menjadi. Contoh kalau kita nak masuk based on counter ni, kalau harga tu berjaya break support yang jadi resistor ni, and then aku masuk. Sebelum masuk mungkin kita masuk sini. Kita masuk dekat area 8 sen. 8 sen. Lepas tu kita pun tanda terus lah. Okay. Andai kata dia tak jadi, dia turun sampai ke bawah tu 18%. Itu risk dia. 18%. So kalau modal kita ada RM1,000, so kita akan ada chances kehilangan sebanyak RM180. Okay. Itu untuk dia punya risk. Okay. Dia punya reward. Dia punya reward kita boleh kira. Kita kena kira terus reward dia. Kita masuk area 8 sen. Reward dia satu kat sini. Setuju tak? 8 sen setengah. Setuju. Sebabnya ini adalah, kita dah tanda dah line resistance tu. Sebab masa mungkin dia pergi kepada resistance dan dia turun balik. Betul tak? Okay, ini satu. Lepas tu next kat sini ya. Kita dah tanda dah resistance next. Okay, 31%. Okay, so 31% berbalas 18%. So adakah okay? Adakah okey? So sekali lagi nak cakap, kalau kita nak masuk based on ni, break je support become resistant kat sini, kena ingat dia nearest resistance kat sini je 8.5. So agak tak berbaloi lah kalau nak masuk sini. Masuk sini kita tengok lah dah ada polis lah kat depan tu. So chances untuk dia nak melantun turun balik tu agak tinggi. So kat mana sebenarnya agak-agak yang kata cun lah, kalau dia harga tu break je situ aku masuk. Kat mana? Boleh tak sama cakap? Yes, betul. Break 85. Area sinilah yang selamat untuk nak masuk. So break 85. Kenapa saya kata selamat? Sebabnya reward dia agak besar, which is kat sini. Kalau kita tanda reward dia, kita masuk 85, insyaAllah Q je. InsyaAllah kena ni. Memang kena lah. So jangan kejar lah, sebabnya dia bukannya tengah duk spike. Dia buat sikat kan. Dia buat naik turun lah. Q je lah. 85, atas Q. Q85 tu memang kena lah. Okay, so rewardnya 23%. Okay, risk. Risk. Kat mana nak set, potong? Anda kata ianya tak menjadi. Boleh bagi tahu harga berapa? 0.08. 75. 25. Yes. Mana tu? Bagus tu. Dah boleh nampak dah. So ada yang letak 80. 80 tu bagi saya agak moderate lah. Tapi agak bahaya sikit Dia mungkin akan kena. So yang paling selamat adalah memang 75. Yang mana kalau, kan kat sini kan, kalau dia pecah yang ni bermaksud dia nak ke atas. Tiba-tiba dia turun balik daripada 75, bermaksud dia dah exhausted. Dia dah tak ada gas dah. So potong je lah. Maknanya kalau dia pergi 75 balik, memang aku cabut. Tak payah nak berharap lagi, dah cabut je. Sebabnya kita dah anticipate bahawasanya kalau dia break je resistor ni, dia akan terus naik ke atas. Dia tengok dia tak buat naik ke atas. So tak payahlah bazir masa, tunggu dia lagi, potong je lah. Potong dah pergilah kepada carilah kaunter lain. Bermaksud setup kita tu tak menjadi. Okey, berapa reward dia? Risk dia. Kita masuk sini 75. Okey, nampak? Risk dia adalah 10%. 10% berbalas 23%, 20%.
Bermaksud 1:2. So 1:2 bagi saya is good enough. Is good enough dan masuk je lah. So kalau kita modal ada 1,000, kita dah tahu dah aku ada potensi untuk rugi sebanyak RM100. So andai kata kalau dia turun kepada harga 7.5 sen dan dia break 7.5 sen, memang aku potong. Dan aku akan hilang RM100. Tapi aku punya reward, aku boleh dapat dalam RM230. Nah, dan nearest reward. So ini yang maksud saya kata jangan takut rugi. Masuk je lah. Kita dah tahu dah berapa kita akan rugi, berapa dah kita akan dapat reward, dan berapa kita akan rugi ni kita tak tahu lagi betul ke tak, rugi ke tak rugi. So bermaksud probability is there. Daripada kita tak buat apa-apa, probability memang zero lah. So yang ni still lagi ada chances probability. So kat sini kita boleh nampak dia pun okay. Kalau dia duduk main sini kan, ini adalah daily, dia tengok duduk main sini, biar je lah. Sabar je lah. So kita janganlah berekspect masuk je counter, esok naik terus. Janganlah. So kadang-kadang ada kena macam tu, tapi kebanyakannya tak lah. So kebanyakannya kita kena sabar lah. Sabar dengan trading plan kita. So selagi inilah saya buat indie tu. Selagi indie tu tak kata suruh jual, selagi tu lah jangan jual. Okay. So dia naik, dia turun, naik turun dan terus dia lantun, dia naik. Dan nampak tak kat sini dia dah buat kaki. Kenapa dia buat kaki tu? Dia buat kaki tu sebab ni lah. Ni supply zone ni. Supply zone yang kita tanda ni rupanya agak kuat juga walaupun ini adalah minor supply zone. Jadi kaki, dia tak lepas nak naik. So dia turun balik dan dia turun. Bermaksud supply zone ni agak kuat. Okay. So, indie, saya memang akan tengok 4 hours untuk nak anticipate, untuk nak jual lah. So, kalau tadi kita masuk sini, so anticipate indie, saya bukannya sell satu ni ya. Anticipate indie adalah yang sell yang double macam ni. Kotak sell, pasal ada sell. Ataupun kotak satu saja. Kotak satu saja tu pun dah kuat dah. Lagi-lagi kalau keluar dekat sell tu, dekat resistance. Oh, yang tu lagi ya. Contoh macam ni. Dia keluar je kat sini, dekat resistance. So kita tak payah nak berharap, memang dia akan jatuh. So dia akan jatuh, dia akan cari. Kita pun dah tahu dah, dia akan jatuh, dia cari balik support dia ni. So ada orang, tak apalah, aku tunggu je lah, biarlah. So bagi saya, kita dah masuk sini. Sekali dah naik. So bagi saya dah keluar sell macam ni, kita jual dan kita dapat profit. Dan next bila dah keluar balik signal, kita masuk balik, which is nampak tak, kita boleh masuk balik dekat harga yang lebih kurang harga kita masuk sebelum ni, tapi bezanya unit lagi banyak. So masuk balik sini dan kita boleh nampaklah panduan. Sini dia suruh jual balik, tak apalah, jual lah. So sekarang ni dia suruh beli balik. Okay, alright. So bila kita dah tanda dan ada orang kata box trading semua sama juga, dia adalah support resistance punya area. Ini kalau kita boleh nampak dia macam satu box. Dia duduk bermain dalam box yang mana kalau dia dah try sini tak lepas, dia turun, dia naik, dia turun, bermaksud support sini agak kuat dan resistance sini agak kuat, betul kan? So andai kata kalau pecah je support ni, memang dia akan jatuh ke bawah agak laju lah. Satu lagi pula, kalau dia pecah je resistance ni, memang dia akan naik agak laju, betul kan? So andai kata sini kita dah anticipate, kita pun dah ambil take profit sini, and then bila keluar kat sini, sama je, kita boleh buat konsep macam yang first tadi, masuk dan kita target lah jualnya adalah dekat area resistance ni, sebab kita dah tahu dah area resistance ni agak kuat. So kita boleh target kita punya first TP dekat area resistance ni, which is kita akan dapat lagi 20%. Sini dah dapat, okey lah, bukan 20% lah, mungkin 15%. Okey lah, mungkin 10% lah. Mungkin 10%. Kalau kita dah set terus dekat harga sini, kita dapat 20% tu. Tapi ada kata tak sempat, kalau semua okey, mungkin lah 10% bawah ni. Kita pun dapatlah jual 10%, sini pula dapat 10%. So bayangkan dalam masa bulan yang sama, kita boleh dapat more than 20%. Okey. Soalan seterusnya saya nak tanya. Okey, indie dia keluar dekat sini. Sekarang ni nampak kan? Ada warna kuning, ada double buy. Okey, sini.
Kat mana kita nak? Kat mana kita nak masuk? Perhatikan line-line tu. Kat mana kita nak masuk? Sini keluar by 105. 105. Okay. Kita nak masuk 105. Maknanya break 105. Ya, 110. 10. Okay. Kalau maknanya kita akan masuk bila price dah berjaya break 105. Betul kan? Okay, contohnya macam bila berada kat sini lah. Okay, dia dah break. Okay, so kita pun nak masuk. So kita akan masuk, kita Q105. Okay, andai kata kita nak masuk base 105, kita punya risk kat mana? Risk kat mana? Harga berapa risk? Berapa? Candle kuning tu tak nampak bawah dia. Kaki dia. Okey, kat mana yang dia mula orang kata tak jadi the trend untuk naik lah. Kita tengok situ. Trend untuk nak naik tak jadi. 8 sen. 8 sen. 8 sen ni. Sini. 85. Okey. 85, yes, Cah itu 85 ni memang orang kata jelas gila-gila lah. Anda kata dia break 85 ni teruk sangat lah orang kata. Tapi kalau kita dah masuk sini, kita dah masuk sini kan, 105. So kalau kita letak 8 sen setengah, yes betul, tak ada masalah. Tapi kena ingat reward dia agak besar, risk dia agak besar. Agak besar risk dia tu. 105, 20% lah, 23%. Sini. 20%. So, okay. Tapi kita boleh nampak, anda kata kalau break ni dan tak menjadi, dia akan melalui line mana? Dia akan melalui line-line 9 sen ni kan? Dia akan, kalau dia pecah je 9 sen setengah, 9 sen ni dia dah tak cantik. So, itu adalah panduan kita. Dan last defense kita adalah dekat 8 sen setengah. Okay. Okay, so boleh, tak ada masalah, nak masuk. Dan adakah reward kita berbaloi? Adakah berbaloi reward? Kat sini, nak kira reward mudah je. Daripada kita masuk, dan kita tengok kat mana the nearest resistance, supply zone yang ada berdekatan. So rewardnya 20%, risknya 20%. So bagi saya, tak berbaloi lah. One to one, tak berbaloi. Bagi saya tak berbaloi, dia agak macam tak steady dah sikit. Tak berbaloi lah, bagi saya tak berbaloi. Walaupun kita tahu dia naik, yes. Tapi untuk dalam dekat area ni, bagi saya tak agak tak berbaloi lah. Kecuali area ni. Area ni berbaloi. Masuk area ni sebabnya risk kita kat bawah ni je, 10%. Tapi reward kita 20%. Tapi kalau area sini, agak tak berbaloi lah bagi saya. Nah, reward 20, risk pula 20. Tak baloi. So kat mana yang berbaloi? Saya tanya yang lain. Kat mana yang berbaloi? 110. Berapa? 110. 110. Okay. Ini another things. Okay, so kalau kita boleh nampak, bila 110 ni, kita boleh nampak satu resistance baru yang dia buat, resistance minor baru yang dibuat. Betul tak? Satu candle, dua candle, naik tak lepas. Sini, naik tak lepas. Naik tak lepas, naik tak lepas. Okay, so kita boleh tanda ini adalah satu resistance ni lah. Satu resistance dia, 110. Yang resistance yang minor lah. Sangat minor ni, minor. So dalam beberapa hari saja ni. Beberapa hari daripada Januari sampai Februari, akhir Januari sampai
tengah Februari. Okay, so kita pun nak anticipate. Okay, anticipate yang mana kalau dia berjaya break yang ni, dan aku masuk, dan rewardnya sampai ke sini, betul kan? Reward, dan nearest reward kan macam ni. Risknya kat mana? Siapa cakap dia? Farhan. Mana risk? Risk dekat harga apa? 1.1. Risk. 105. Berapa? 1 sen. Kat mana harga yang mana anda kata kat mana harga yang mana anda kata candle tu sampai situ dah pecah situ dan trend tu dah tak jadi dah naik ke atas. Kat harga berapa? 105. Okay, so line yang obviousnya adalah 10 sen yang 10 sen ni. So anda kata kalau dia dah break yang ni, dia dah tak ke atas lah, dia dah tak kuat ke atas dah. Kalau 105 ni tak berapa jelas lagi ni. Kat sini yang jelas ni. Sebabnya sini jadi support, sini jadi resistance, so dia break support dia ni. Okay. Okay, so kita masuk 110. Okey lah, kita masuk 115 kan? Sebabnya break the 110. Kita masuk 115, kita punya risk 12%, kita punya reward 12%. Berbaloi ke? Satu ni sebab satu. Tak berbaloi. Yes, tak berbaloi. So tak berbaloi, tak bayar. Tak bayar. Sekarang ni kita nampak lah dia naik. Tapi sebelum kita nampak dia naik, kita tak tahu apa jadi. Kita tak payah. Carilah reward tu 1 berbalas 3 ke, 1 balas 4 ke. Baru syok. Okay, tapi ada tapi sikit ni. Kesik ni. Kat mana yang kata berbaloinya? Kat mana yang kata berbaloi? Kalau kita kecilkan chart ni, nampak tak? Nampak tak apa yang saya nampak? Kat sini lah baru nampak agak berbaloi sikit, which is nampak resistance dia ni yang kita tanda tu 230. Dan kita dah tanda kat sini 130. Mudah je trading kita. Break 130, aku masuk dan aku punya reward adalah sampai 230. Dan aku punya cut loss kat mana? Anda kata kita masuk sini. Kat mana cut loss? 130. Cut loss 130. 110. 120. 120. Bawah resistance. Ni 120 sini. 110. No. Kita kalau kita nak set cut loss ke apa semua, kita kena tengok chart Kita kena tengok candle tu. Kita jangan tengok line tu. Ada orang kata, okay, break resistance tu cut. Masalahnya apa yang jadi? Dia touch, dia nak turun balik. Ini yang jadi masalah. So kita tengok candle tu sendiri. Kalau yang mana, okay, ingat ayat saya ni, mana kalau harga tu turun dan menyebabkan structure tu dah jadi patah. Sini kosong, 1, 2, 3. Okay, kat mana patah? Patah uptrend. 0, 1, 2, 3. Dah uptrend. DZ ni. Straight. Okay. Kat mana kalau harga tu turun dia jadi patah? 110. 130. 110. Kenapa 130? 130 kat sini. Sideway tu 130. Ni. Okey, saya ambil arrow sikit Okey, 1. Sorry lah, saya skip melukis ni sebab selalu duduk tengok So nanti kalau you selalu duduk tengok, you boleh nampak lah structure dia tu. Dan boleh agak lah. Okay, sini kita boleh ke atas terus yang latest lah. Okay, kita boleh nampak dia 0, 1, 2, 3. Okay, kat mana dia akan patah trend? Dia akan patah trend yang structure ni. Kalau 130 kat sini, patah kah?
Tak. Tak patah lagi. Kat sini? Belum. So dia break 110 tu dia akan patah. Kan? Ekstrim lagi sini ya. Ni sangat ekstrim ni. Tapi bagi kita yang kita nak anticipate awal ni, sini dah tak cantik dah. Kalau dia dah turun sampai sini dah tak cantik. So kita punya cut loss area adalah 105 lah. 105 tu adalah cut loss area. Okay, so kalau 105 kita masuk tadi harganya adalah 135. 105 20%. Okay, reward. Dia dah jadi kena kecilkan dah tu. Nampak tak reward dia berapa? 3 kali. 3 kali ganda. So 1 nisbah 3. So kalau macam ni, bagi saya bala lah. Bala lah. Bala lah untuk masuk. Dan kena ingat, bila kita dah tengok selalu chart, contohlah sekarang ni harga dia duduk kat sini, tiba-tiba dia macam melemah kat sini kan. Boleh lah tu kita pun pertimbangkan untuk nak cut. Tak adalah kata kita nak tunggu terus dia turun sampai ke bawah ni. Tapi anyhow, the last weekend kita adalah dekat harga 105. So reward kita 71%, risk kita adalah 21%. Okay. So macam mana kita nak kecilkan risk ni? Macam mana nak kecilkan risk? Okay, bila on Indi, yes, Indi pun memang kata buy. Until now pun Indi pun tak ada kata sell. Kita tengok 4 hours ni time frame 4 hours. Tak ada sell. So kalau one day lagi dah tak ada sell. Saya tengok 3 hours pun tak ada sell, 2 hours pun tak ada sell, 1 hour pun tak ada sell. Kita boleh nampak dia macam ada buat satu base pula kat sini. Cantik lah tu. 30 minit pun nampak jelas satu base. Kat sini lah yang orang duk lukis dia jadi macam saya tengok nama triangle ke pennant ke. Tapi anyhow dia adalah structure. 15 minit lagi kita nampak dia dah buat base sini. So kalau dia nak jatuh, dia jatuh lama dah. Tapi dia buat base. Okay. So 4 hours tak ada sell signal. So bila kita dah masuk 135, tiba-tiba dia naik ke atas. Kat sinilah kita pun bolehlah main trailing stop. Okay, so Indi ada menyediakan trailing stop kalau siapa-siapa boleh nampak tak ada line hijau tu ni. Nampak ni line hijau ni. Nampak. Yang silang line hijau ni adalah line hijau untuk kotak buy ni. So bermaksud selagi candle duduk atas line hijau ni, selagi tu sesi kita tak akan keluar. Okay, so kita boleh buat trailing stop, ambil yang 4 hari punya trailing stop dan kita letak je trailing stop dekat harga tu. So kalau nampak ni hijau ni. Okay, ni line hijau ni berakhirnya dekat area sini 120. Nampak kan? Nampak. So kita set terus trailing stopnya dekat 120. So bermaksud risk kita tadi sudah berkurang daripada 20% kepada 10%. Dah berkurang. So kalau esok insyaAllah, kalau esok tiba-tiba dia naik lagi, hijau ni dia akan naik. Mungkin dia akan naik kat sini, kita angkat lah. So kita pun angkat lagi kurang risk kita. Dan sampailah satu tahap, hijau tu melebihi daripada entry price kita. So kalau trailing stop kita melebihi entry price, so bermaksud you all dah confirm untung lah. Tak payah risaulah nak lepas macam mana ke, dah confirm untung. Okay, faham setakat ni? Faham. Okay, so kita anticipate support resistance, breakout. Dengan panduan Indi ada buy. Indi ada buy, insyaAllah boleh je terus je buat decision untuk nak beli breakout mana-mana. Tapi kalau contohnya macam ni, dia tak ada buy, dia ada sell je ni. Dia ada sell. Jangan. Walaupun dia berik ke apa semua, janganlah. Tunggu dia keluar buy. Okay. Saya ambil contoh satu counter yang ini pun saya share kepada dua-dua group both group saya share. Siapa-siapa yang ingat.
DNEX yang mana ada berlaku kenaikan yang agak tinggi. Dan Alhamdulillah ahli-ahli dalam grup ni pun ada yang dapat profit beratus% lah. So tahniah diucapkan. Yang ni pun sama juga, kita pun akan tanda support resistance dekat monthly. Kita boleh nampak kan, ni saya buat ni sekali cepat lah ni Okay, sini dia punya support, ni punya support, dan di sini dia jadi resistance. Nampak ke? Okay, saya buat cepat-cepat bagi kita dah lewat. Allah Akbar. Mana dah? Horizontal day. Ni saya ambil cepat-cepat je. Okay. Kan? Betul tak? Ni support. Sini support. Sini resistance. Faham? Faham ke? Hello? Okay. So, sama juga kita dah tanda. Dan kita dah tanda support resistance. Sini pun kita dah tanda dengan resistance. Kita go for one day. Kita pun dah tahu dah kita punya trading plan kita. One day pula kita boleh nampak dia punya apa? Weekly support. Sorry? Weekly. Okay. Tak, saya buat cepat-cepat. Anda kata, boleh? Ya, memang kena buat gitu. Pada monthly, go weekly, go daily. So, monthly, weekly. Weekly ni betulkan balik lah line ni. Kenapa saya jump terus daily ni sebab saya nak cepat dan sini kita boleh nampak lagi banyak lah candle. Kita boleh nampak dia punya minor resistance. Satu. Dua. Betul? Okay tu? Okay. Alright. So, kita dah boleh nampak ini adalah minor bukan major. Major saya tak buat sebab saya nak skip ni. Okay, cumanya line ni, yes, sebagai panduan kita. Okay, kita dah ada panduan line dan barulah kita go for step nombor 3, kita buka indie. Barulah kita buka indie. So, macam tadi juga, nampak kan? Kita dah buatlah line, tiba-tiba indie keluar dekat resistance, memang jatuh lah dia. Lepas tu keluar dekat support, naik sekejap. Lepas tu keluar pula sell dekat resistance, jatuhlah dia. So kuatlah resistance ni, kita nampak kuat. Dia try, tak lepas, turun. Turun. Lepas tu try sekali lagi, kali kedua, tak lepas. Try kali ketiga, tak lepas. Keempat tak lepas, kelima tak lepas, keenam tak lepas. Nampak? Kuat ni, Roblox sini kuat ni. Dan support pula pecah sini. Okay. So sekarang ni indie dah keluar dekat sini. Double buy dah keluar dekat sini. So macam mana trading plan kita? Kita nak masuk dekat mana? So sama macam KCD. Betul tak? Sama lah pattern. Sama. Saya nak tanya, masuk sini berbalik tak? Berbaloi tak? Berbaloi. Okay, kenapa kata berbaloi? Tak berbaloi. Tak. Okay. Mungkin sebab kita nampak sekarang ni kot. Kita kata berbaloi lah. Anda katakan tak nampak. Macam tu. Kalau masuk sini. Okay. Untuk saya agak tak berbaloi lah masuk sini sebab dia boleh meluruhkan jantung sikit lah. Sebab apa kata meluruhkan jantung? Ni roadblock tu ada banyak ni. Ada 2 roadblock yang dia nak kena lepas. So kalau kita masuk sini, kita dah boleh expect dah. Dia akan tak tahulah lepas ke tak ni. Kalau tak lepas dia jatuh balik. Okey, kalau dah lepas yang ni pula, yang ni lepas dia tak lepas ni. Kalau tak lepas dia jatuh balik ni. Dan jatuh balik tu pula dia akan jatuh balik ke area support. Bahkan lagi teruk, dia boleh jatuh lagi ke area support yang seterusnya, which is bawah ni. So macam mana kita nak tahu berbaloi tak berbaloi? Again, saya stresskan kena kira risk reward. Kalau kita masuk sini, so masuk sini akan loss kita, betul tak? Cut loss. Betul. Cut loss sini. Lepas tu reward the nearest TP, nearest resistance. Mana baloi? 7%.
Risk 11%, tak berbaloi. Okey, second TP 11%, 1/1, tak berbaloi. Tak berbaloi. So, bila tak berbaloi macam ni, tak payah masuk lagi, tunggu saja. Tunggu bila yang berbaloi. Bila berbaloi, kita pun dah tanda dah kan. Kita dah tanda sini satu resistance dia dan kita tengok mana the next resistance. Next resistance next resistance adalah dekat sini. Satu. Next resistance adalah dekat sini. Okey. Okey. Betul kan? Resistance sini. Next roadblock sini. Lepas tu next roadblock ada lagi ni. Ada lagi. Ada lagi dekat sini. Betul? Saya buat cepat-cepat. Kenapa saya kata next roadblock? Ni nampak. Dia pergi satu candle, dia turun tak lepas. Pergi tak lepas. Okey, kita boleh tanda ini satu resistance dia. Okey. Adakah dia ada support sebelum ni? Ya, yes. Dia ada support sebelum ni. So kat sini. Nampak? Sini support, sini resistance. So ini adalah RBS. So RBS kuat. Okay, so next adalah kat sini. Satu candle, 2, 3, 4 candle. Okay, so kita dah ada panduan. Kita dah ada panduan yang mana yang tadi sebelah dah. Yang tadi kata kalau kita nak masuk sini agak tak berbaloi, 7% berbalas 11%. Okay, so kat mana yang kata berbaloi? Kat mana? 250. 250? 250. Okey. Okey, betul. 250 tu bagi saya 250 tu yang antara yang selamat lah, yang selamat. Sebabnya kita boleh nampak the trend. Andai kata kalau kita duduk harga kat sini kita duduk harga kat sini, kita boleh nampak, weh kuat ni trend dia ni. Yang sini tak lepas-lepas, sekali dia dah lepas, lepas tu dia dah lepas yang ni pula, weh kuat ni. Okey, cantik, betul. 250, cantik. Dan again, kalau nak masuk, tak perlulah nak kejar terus. Bolehlah queue, sama ada nak queue dekat line yang kita dah buat ni pun boleh. Nak tengok kan, dia touch balik line tu, 240, saya rasa 240 tak kena, sebabnya kaki saja tu. So kalau kita queue dekat 250, kenalah. Okay. So 250, reward. Next resistance adalah 7%. Risk. Okay, risk. Kat mana risk? Ada apa? 240. Berapa? 240. Ya. 5. Yes. 235, 240. Inilah risk dia. Yang mana kalau break je 240, get out. Tak payah berharap. Get out saja. Okay, so risk 4%. Berbalas reward. Rewardnya adalah 8%. Okay lah. 4% berbalas 8%. Good. 1 berbalas 2. Okay. So 4%. Kalau 1,000, kita akan loss banyak RM40. Betul kan? RM40. So kalau kita win, kita dapat RM80. Tapi kenapa yang saya kata berbaloi? Sebabnya dia ada atas dia ni. Atas dia ni, kalau dia boleh pecah atas tu, next tu dia akan pergilah ke mana-mana dia nak pergi tu. Tengok. Kita boleh tanda lagi. Kalau kita buat resistance major tu, kita akan nampak lah. Dan untuk pengetahuan semua, di next ni, bila dia buat correction tu adalah dekat resistance. Memang dekat resistance. Bila dia naik tak lepas, dia turun dekat base, dekat support.
memang dekat resistance. Dekat sini pun sama. Nanti kalau you all tanda support major tu you all akan nampak. Naik, tak lepas dia turun. Sini memang kita akan nampak. Sebelum ni memang ada resistance major kat sini. Sama juga dekat sini. Akan nampak resistance major. So sama juga dekat area sini. Sama ni, 80 sen lebih ni. Resistance juga. Okay, so untuk di next, until now, tak ada lagi sell signal lah. Dan saya tak tahulah, saya kuat mengatakan dia insyaAllah lah jauh lagi kot dia nak pergi ni. Dan macam satu lagi pula, macam saya selalu beritahu, kita pun kena tengok lah dia ada anak ke mana-mana counter kan. Kadang-kadang orang takut nak trade counter anak ni. So kita kena faham lah yang konsep in the money, konsep out of the money. So macam di next, exercise price dia dah 50 sen. So kalau mak dia sudah menghampiri 50 sen, so standardnya anak tu akan mengejarlah mak tu. So memang itulah yang terjadi. That's why lah macam Tuan Syarif tu, dia dapatlah almost 300% sebab dia masuk anak tu dekat harga 6 sen. Dan terus buat satu kenaikan. Okay, yang kalau anak dia pun sama juga. Tanpa saya lukis tanpa saya apa, kita dah boleh nampak terus. Ini support, ini resistance. So kalau aku nak masuk, aku nak make sure dia lepas yang ni dulu baru aku masuk. Okay, dia dah lepas masuk. Risk aku kat sini, perik bawah ni aku out. Sekali dia buat naik, angkatlah trailing stop. Itu saja cara kita nak main. Faham ke? Okay. Setakat ni ada soalan ke? Sebab saya punya style, saya punya cara memang saya akan cuba make it simple as I can lah untuk trading ni. Sebabnya trading ni yang the most important sekali adalah emosi so kita ilmu, insyaAllah ilmu banyak, saya rasa masing-masing ilmu dapat ada banyak, tapi ilmu emosi tu yang payah sikit. Yang payah kita nak dapat kat kelas ke kat mana, tak ada. Ilmu emosi ni adalah pengalaman. So ramai orang kalah sebab emosi. Dia study cantik dah, dia punya trading cantik dah, tapi dia tak tekan juga sebab takut tak jadi kau semua. Ataupun dia dah masuk trading plan dah kata okey dah, sekali harga pun macam buat turun dia takut dia keluar lah. So emosi tu yang harus dijaga. So macam mana nak mengawal emosi ni, macam saya duk ajar ni lah, saya duk buat ni lah. Maknanya bila dia break, kita pun dah tahu kita punya risknya berapa, kita punya reward berapa, dan kita cuba kecilkan kita punya risk. Kecilkan macam mana? Dengan kita buat trailing stop. So dekat India ni dah ada trailing stop. Kita tengok one day kat mana line hijau tu, ataupun kita tengok mana-mana candle yang berada pada harga yang mana menyebabkan dia jadi patah trend, kita pun tanda situ adalah kita punya stop loss. So bila harga makin naik, kita pun angkatlah trailing stop sampailah kita dah jadi confirm untung. So bila dah confirm untung, hold je lah. Selagi tak patah trend, hold je lah. Memang tenang je lah hold. So gitulah. Cumanya dia akan ada satu lagi emosi. Apa dia emosi? Dah naik macam contoh dia dah naik sampai sini, kita memang dah cantik dah, kita dah masuk awal bawah ni. Lama. Lepas tu dah naik atas ni sampai atas ni dah, kita dah tengok dah portfolio kita, contoh 5 angka. Tapi trading plan kata tak lagi ni. So sabar dulu, kena sabar ni. So saya tengok dia jatuh tu mulalah termenung. Aduh, hilang 10,000 aku. Elok-elok tadi nampak ada 10,000, hilang 10,000. So itu emosi juga. Kita tak rugi, tapi kita fikir kita rugi keuntungan yang banyak. So benda tu akan terjawab selepas ni lah. Andai kata kalau dia harga kat sini, bila harga kat sini, mulalah kita akan cakap, nasib baik aku hold. Kalau tak, aku tak dapat untung sebanyak ni. So itulah manusia. So that's why lah kita kena cope dengan emosi tu. Macam saya, memang saya akan stick dengan trading plan.
saya selagi trading plan saya mengatakan sedemikian, saya akan hold dan tak kisahlah apa news nak kata apa ke apa semua, saya abaikan. Sebagai contoh, hari itu berlakulah bersama saya dengan Tuan Syaril untuk counter data prep. Syaril ada sini? Syaril ada kan? Syaril ada ke? Saya dah tengok Zoom. Okay, so untuk data prep yang mana memang ada. Okay, memang masuk bersama dengan dia. Dan data prep hari tu dia buat satu penurunan lah. Ni kat sini kaki ni. Tapi trading plan saya mengatakan tak perlu nak jual, tak perlu nak cut loss ke apa semua, still lagi cantik. So saya hold lah. Dan menyebabkan okay dah dia naik balik. So sama juga dengan D-Nex. D-Nex ramai ahli-ahli dalam ni yang saya boleh katakan rasa semua dah keluar kot. Tapi saya until now saya hold lagi lah. D-Nex until now saya hold sebabnya kenapa? Sebab inti tak ada kata jual, 4 jam tak ada kata jual, 3 jam pun tak ada kata jual, dan bahkan kita boleh nampak dia punya structure tu cantik. Cantik, dia buat base, dia naik. Saya harap esok dia buat base lah. Kalau dia buat base tu, alhamdulillah, memang saya happy. Saya memang happy kalau kata counter yang uptrend, tiba-tiba dia buat base. Itu tanda counter tu sihat. Tapi kalau counter yang naik, takut juga. Dalam masa 1 hari dia boleh libas. Tapi kalau counter yang naik, dia pun macam base ni. Naik turun dekat tempat yang sama. Tu bermaksud accumulation punya area. Tempat-tempat macam ni lah kita nak masuk, kita nak entry. Lepas tu dia break out. So sama juga dengan pembacaan kita tadi. Okay. So Indi tak ada kata jual, so that's why saya masih lagi hold. Bahkan kalau nak kata emosi tu tipu lah. Saya tengok sendiri berapa dah dapat yang banyak yang dekat atas ni. Tiba-tiba hilang macam tu saja. Tapi macam mana? Kita tak tahu masa depan. Tapi apa yang kita tahu adalah trading plan kita. So kita stick on that only. Okay. Last kali untuk saya nak maklum adalah berkenaan dengan contoh. Okay, kita tengok counter D-Nex ni lah. Tak payah D-Nex, data prep. Okay, data prep, kita nampak dia buat kenaikan naik. Ya, memang betul. Counter ni saya boleh katakan macam goreng lah. Counter goreng lah. FA pun tak apa nak. Okay. Tapi anyhow, kita based on chart kata naik, kita beli je lah. Goreng tak goreng, I don't care lah. Okay, so sini pun kita boleh nampak jelas ya. Kalau dia break sini, keluar pula Indi, masuk. Data prep ada cakap. Okay. Kan nampak kan? Sini, break ni, masuk. Cut loss, break bawah ni. Sangat nipis dia punya risk. Inti kan keluar tu ya. Risk dia dalam 10% risk. Nipis. So ataupun tak berani sikit lah, takut dia patah balik. Tunggu sini. Break sini. Ni kan resistance ni kan. Break sini masuk. Kalau area sini. Berapa persen? Yang ni pun saya pun maklumkan juga dalam grup pun. Kita nak data prep. Okay, 11%. So reward memang dia tinggi lah. Reward untuk data prep ni. Okay, contoh counter yang dah naik. So macam mana nak boleh masuk lagi ke? Kadang-kadang ada persoalan tu kan. Boleh masuk lagi ke counter ni? Okay, so boleh masuk, tak boleh masuk. Again, kita kena ada trading plan dan kita kena stick kepada kita punya plan. Dan kita kena tahu berapa kita rugi. Kita kena tahu berapa kita punya reward. So kalau dah one day macam ni, kita tak nampak. Okay, so kita go lah for time frame kecil. Kita pecahkan dia punya chart tu. Pecahkan chart sampai dia nampak jelas. 3 jam tak nampak, 2 jam tak nampak, 1 jam tak nampak. Okay, 30 minit. Okay. 30 minit. Nampak dah, tapi okey dah, nak bagi jelas lagi. 15 minit mungkin jelas. Okey, yes. 15 minit jelas. Okey, nampak Okey, sama juga berpandukan dengan Indi. Ni 15 minit
satu kaunter yang dah macam nak naik. So kita nak tengok adakah dia ada lagi kekuatan untuk nak naik. So ni daripada pukul 9 pagi dia naik. So kalau macam ni agak risiko lah untuk nak masuk sebab dia buat satu kenaikan tanpa henti ni. Naik, turun pun naik terus. Turun satu, naik terus. Tak cantik. Tiba-tiba kat sini keluar sell dan turun. So kat mana cantik? Sini cantik. Nampak? Dia dah buat accumulation ni. Dia dah buat satu line dekat 235 ni. Dia turun, dia naik balik 235. Dia turun, dia naik balik. Dia naik, dia turun balik 235. Dia naik, dia start 235, dia naik balik. So ni cantik. So kita nak cari kat mana yang dia buat accumulate dan sama juga konsep yang kita buat tadi. Keluar je Indi. Ni kan Indi keluar ni. Indi ni keluar. Sama ada you all nak ambil break yang ni ataupun break yang ni. Bergantung kepada appetite masing-masing. Ada orang dia nak break yang ni. Sebabnya nak kurangkan risk. Sebabnya risk mudah je. Kita tanda. Kalau dia break bawah ni, cut. Faham kan? Faham kan yang saya cakap gitu? Ni satu line. Ni resistance. So masuk je sini. Kalau tiba-tiba candle tu patah balik ke bawah ni, break je 230 ni, kita cut. Faham kan? Maknanya dah patah trend lah tu. So ada orang yang kedua, dia nak ambil langkah berjaga-jaga. Aku nak make sure ni lah break yang ni barulah sedap lah untuk masuk. Sebabnya itu tanda dia trend tu lagi kuat. 0, 1, 2, 3. Kuat lah. Okey, boleh. Tapi kena ingatlah, risk tu agak besar lah sikit. Sampai ke bawah ni. Tak adalah besar sangat lah. Ni buat ni cat 15 minit. 15 minit sorry 15 minit tak adalah besar sangat besar juga. 14%. 14%. Okey, so kalau sanggup 14% rugi dan kita nak anticipate chart, silakan. Dan dia tengok bila kita masuk tiba-tiba zoom dia naik tinggi. Apa lagi? Angkat trailing stop lah. Tu je. Bila dah berjaya dah angkat trailing stop, rasa kalau tengok dekat one day tu dia akan tunjuk dekat 295 lah trailing stop tu. Bila dah berjaya angkat 295, kita dah in the money dah. Maknanya jadilah macam mana pun, data flat libas ke macam mana ke, aku tetap untung. Dan kita pun monitor je, follow je dia. Okay, so macam sekarang ni, dah jatuh. Tapi adakah dia dah patah trend? Belum lagi. Dia akan patah, anda kata dia dah break area sini. Tak, dia dah buat base baru pula. Sama juga. Break je ni, dia akan pergi. Betul. Dia break dengan Indi pula keluar. Break pula dia. Pergilah dia. Lepas tu sini, buat base lagi. Break ni, Indi pula keluar. Pergi lagi dia. Nampak? Sama je. So sekarang ni dia dah macam dah tak berapa nak cantik. Last defense dia adalah dekat area sini. 630. Dia lepas je 630, kita boleh nampak the whole structure dia dah mula patah trend. Dah patah trend. 0, 1, 2, 3, 4 patah dah. So mungkin expectationnya saya pun rasa Isnin esok dia akan naik sikit dan dia jatuh lah. Rasa dah begin dah tu. Dah begin dah data trend. Okey, ada soalan? So itu cara untuk kita nak masuk counter yang dah uptrend, yang dah naik. So sama juga pembacaan dia. Kita tengok chart, kita tengok candle, kita tanda resistance, kita tanda support. Kalau time frame kecil, buat cara time frame kecil. Time frame besar, buat cara time frame besar. Sama je. Structure tetap sama. Ada soalan ke? Nampak ke macam mana penggunaan Indi? So saya cakap saya tak banyak pakai Indi Indi tu sebagai guidance saja. So yang mana guidance bila kita nak anticipate bila nak break, Indi cakap apa? Indi cakap buy ke tak? Kalau Indi cakap buy, cantik, aku masuk lah. Tu je. Indi hanya support kat situ. Dan kita tengok time frame 4 jam ataupun sejam untuk kita punya exit. Kalau Indi tu kata sell dekat 4 jam, sell double pula. So jangan duduk berkira lah. Keluar je. Jangan berkira. Keluar saja. Kalau tak memang dia jatuh banyak lah. So kalau 4 jam keluar sell, double sell, kotak dengan segitiga, memang jatuh banyak. Okay, ada soalan?
Hello, ada soalan ke? Ada yang tak faham ke? Ada soalan di chat. Ada soalan di chat. Allah, saya tak tengok sekejap. Oh, banyak soalan. Lambat pula masuk. Exercise price ni harga IPO. Oh, exercise price bukan harga IPO. Exercise price adalah harga untuk kita convert mak kepada anak. Anak kepada mak. So boleh tengok dekat website. Macam mana cara nak tengok? Mudah je. Kalau type di next WD kan, dia dah keluar dah exercise price. Di next WD exercise price, tak kat Google. Anda kata tak nak tengok dekat website mana-mana lah. Pelik nampak. Tak boleh. So tak nampak lah kat sini. Kita boleh nampak sini kan, strike value tu. Strike value tu sama lah masuk dengan exercise price. Strike value 0.5. So sama juga dengan yang kata yang sampai 200% juga. So sama juga gamenya, kita tengok exercise price, kita tengok emak tu dah mengambil exercise price dan kita tengok trend pun arah naik. Memang kita belasah anak lah. Belasah anak dan insyaAllah anak tu akan fly lah. Sorry, internet slow. So okay, ni nampak. Okay tu, strike value 0.5. Yeah. Strike value 0.5. So 0.5 dan maturity date bulan 7. Ada 5 bulan lagi. So sekarang ni chart dia tengah cantik apa semua. Okey lah. So kalau kita masuk daripada bawah ni, insyaAllah lah aman lah, tenang sikit lah. Tapi macam mana nak masuk pada bawah kalau kita takut? Kalau kita takut nak masuk, semua dah tanya orang boleh ke tak, payahlah kan. Sebab masing-masing modal amount berbeza-beza. So appetite pula berbeza-beza. Ada orang yang kalau kena 1,000 bagi aku tak ada apa. Tapi ada orang kena 1,000 dia dah takut dah. So bergantung pada appetite masing-masing lah. So hari tu pun saya ada share juga berkenaan dengan CNI. CNI ada dalam grup, ada yang masuk dan Alhamdulillah dah dapat 63% dah. So sama juga kita akan tanda support resistance dan break je ni cantik masuk. Kat lossnya adalah ni kat bawah ni. Sekali dia naik atas, angkatlah sini stop. So in the money dah sekarang ni. So CNI banyak lah. Media ni media prima cantik, satu chart yang cantik lah. Chart yang sihat, naik turun ZZ sihat lah. So Indi dah guide daripada sini Indi guide sini. So adakah kita masuk terus? Tidak, sama macam saya cakap tadi. Tunggu dia break, masuklah. So break, lepas tu tengok dia jatuh balik, follow kita punya trading plan. Kita punya cut loss kat mana? Kat bawah ni kan. So hold lah. Tak payahlah nak takut dia turun macam mana pun. So mungkin dah turun dekat sini, keluar pula Indi buy, tambah lot lah, beli lagi. MacLink pun ada saya cakap dalam grup. Kenapa saya duk cakap, saya berani boleh cakap sebabnya pattern tetap sama. Kalau you all tengok banyak counter, you all nampak patternnya sama je. Nampak ni, saya tak tanda support resistance kita nampak dah. Hidup main gini, kita tahu dah sinilah area resistance dia yang kuat, sini adalah support dia. Dia berkeluar Indi, aku tunggulah dia break ni, aku masuk. Saya tengok dia break, masuklah. Dan kat loss kita, okay, kalau dia break bawah ni balik, okay, go lah, masuk. Right, dia trend lah, tu je lah. Jangan takut. Revenue sama juga kan, sama dia buat. Ni kita boleh tahu dah, ini adalah resistance, ada dua. Sama ada nak break masuk sini ataupun nak masuk sini, terpulang. Kat loss, letaklah bawah ni. Kira berapa, sanggup tak rugi, sanggup, go. Revenue macam hari Jumaat hari tu keluar signal So adakah dia akan break ni? Dah break dah.
So saya pun nampak dia akan ke atas lah dari venue ni. So esok boleh tengok lah dari venue. So that's why saya kata banyakkanlah buat future test. Future test macam ni lah, kita buat future test. So dia kata nak masuk yang ni, okay masuk dan ni lah, sini lah kat loss ni. Break kat sini. Sebab dia dah patah trend. Ataupun sini. Kalau nak play safe lah. Play safe orang kata patah trend. 1, 0, 1, 2, 3, dah. Dia dah break yang ni. Patah trend. Okay, so kita set lah kita punya cut loss area adalah dekat 1.7. So as a simple like that lah. Apa lagi counter? Awan tag tadi pun saya cakap sama juga awan tag. Sebab Indi keluar sini, ni kuning kan. Kuning. Break yang ni masuk. Cut loss dekat area sini. Simple. Ataupun dah terlepas. Sini. Tengok esok tiba-tiba harga buka ke atas ni. Boleh masuk. Cut loss mana? Bawah ni. Settle. Beranikan diri saja. ARBB. Sama juga. Itu boleh nampak dah. Sama. Break sini. Sama. Break sini. So sebelum ni kita biasa dah kata breakout. Tapi ada yang kata breakout tak jadi. Breakout tu fail. So that's why lah. Indi ni ada. InsyaAllah dia akan guide bahawasanya breakout tu menjadi. Menjadi macam mana? Sama ada dia terus naik ataupun dia naik, dia pull back kepada support. Kan kita ada juga belajar kan, bila dia break out, lepas tu dia pull back dekat support, dia duduk main dekat support, cantik, boleh masuk. Sama je. So Indi ni dia dah summarizekan bahawasanya kalau breakout tu memang ada Indi sebelum tu kata buy, selagi tak ada sell, hold je. Lion Name sama juga. Sama, kita nampak pattern dia sama. Pada bawah lagi. Keluar je Indi tu, kuning situ, break sini, beli. Cut loss bawah ni. Sini pula sama. Indi keluar. Break yang ni, beli. Tapi tak break kan? Tak payah beli. PA. PA ni kan dah accumulate lepas tu break. Sama. Belilah. Ada buy semua tu. YBS sama, pattern tetap sama. Walaupun counter-counter lain yang saya tekan, tapi pattern tetap sama. Tengok, dia buat macam ni, ini resistance, keluar Indi kat sini, break, masuk, cut loss, area sini. Dah, naik balik, angkat trailing stop, dah in the money dah. Kalau terlambat, terlepas, sini pun sama. Ni resistance, keluar Indi, break, beli. Cut loss bawah ni. Kira lah kalau sanggup dengan kerugian tu. Kalau sanggup, kena. Belum tentu kena. Kalau apa ni kita dah predik, okey, kalau kena pun tak apa. Aku dah tahu berapa aku kerugi. Dia tengok tak kena, dia terus naik. Angkatlah trailing stop. Dah, in the money dah. Okey, kita dah lewat. Ada soalan ke? Kalau tak ada, saya nak end lah. Komen IPO Selasa ni. IPO Selasa? IPO apa? Mobilia. Bagi saya any IPO dah dapat masuk je. Sebabnya setakat ni saya tengok tak ada lagi IPO yang mengecewakan lah. Sebabnya standard bolehlah dapat 40%, 80%. Sapura. Tak komen. Sapura, counter ni. Counter kena sabar banyak ni, Sapura Energy ni. Sama kan pattern? Pattern sama. Dah keluar dah buy sini, nampak ada resistance kat mana sini ada break, masuk je lah. Tapi macam saya cakap lah, Sapura ni kena sabar banyak lah sebab dia counter yang berat. So jangan expect sehari 2 hari ataupun seminggu 2 minggu untuk dia nak buat kenaikan yang tinggi. Tapi untuk nak hold lama ni bagi saya okey lah Sapura ni. Okey lah sebab dia dah mula dah uptrend tu. Kita boleh nampak dah structure dia tu dah macam ni dah. Kalau dia break yang ni pula dah lagi tinggi lah uptrend dia tu. Cantik Sapura okey. Tapi anyhow ada lagi counter lain yang boleh bagi return lagi banyak dengan dia. So pilihlah counter lain dulu.
SDS okey tak? SDS. Dah cakap dah dalam grup, dua grup saya ada bagi tahu dah SDS. Okay, sama. So sekarang ni dia dah break, dan kalau dia dah buat accumulate sini ni. Accumulate dengan agak orang kata low volume ni, low volume ni. Sebab volume dia pun sikit. So tak salah nak try, tapi tengok sekejap, tengok resistance. Resistance kat sini. Berapa reward anda kata masuk? Kalau anda kata masuk sini, reward sana, tak ada ya. Saya tak ada lah. 8% je. 8% berbalas dengan risk tu kat bawah ni. Tak boleh. For me tak boleh lah. Saya OCK. OCK ada grup yang dah masuk. Ada satu grup yang masuk. So sama juga pembacaannya. Kita nampak sama kan? Dia resistor sudah tanda dah. Ini adalah resistor minor kalau putih ni major kalau kuning. So dia break ni inti keluar sini pula. Break boleh beli kat loss bawah ni. Sudah tanda dah risk reward tu. Kita tengok dia kuat. So dia dah pecah ni, dia nak pergi sini pula. Pasti nak pergi ke resistor major tu. Tapi saya tak sajalah tekan dia. Saya sajalah tekan anak dia. Sebabnya OCK exercise price dia adalah 42 sen tak silap dia. OCK 42 sen. OCK WB. OCK WB exercise price. 42 sen. Exercise price dia 42 sen, mark dia dah 50 sen. So dah in the money. Tekanlah anak dia. Sebabnya anak dia lagi reward lagi besar lah. Itu je lah cara nak main warrant. So saya alhamdulillah lah setakat ni yang the biggest winner saya adalah warrant lah. Yang bagi win-win yang ber 100% semua tu warrant lah. Saham-saham yang biasa agak sukar nak buat beratus% dalam masa singkat. Sebabnya ialah kenaikannya harga pun dah mahal. So warrant lah yang boleh buat benda yang impossible jadi possible. Daripada 5 sen, daripada setengah sen naik kepada 30 sen. Dah beratus% lah tu. So ni sama juga ni. Break je sini. Masuk. Contohnya kita tengok dekat sini, kita tengok harga mak dia berapa. So kalau kat sini harga mak dia main dalam 38 apa semua, okey lah dekat dengan exercise price. Dan kita boleh nampak pattern mak dia tu nak pecah kepada 42 sen, nak ke atas lagi. Bolehlah masuk anak ni kat sini dan cut lossnya bawah tu. Sebabnya tu sudah tanda dah. Maknanya risknya adalah 7%, rewardnya 18%. Dan ianya tidak berhenti lagi kat situ. So anak dah all time high lah. So sekarang ni depend pada mak. Mak tu naik, anak tu naik lagi. Mak tu naik, anak tu naik lagi. So bagi saya yang ni rewardnya berbalik lah. 1:2. Dan dia ada potensi lagi nak pergi naik tinggi. Dan naik tinggi ni agak kasar lah. Walaupun situ je dah 34%. Nampak macam pendek je. Tapi dah 34%. Inilah warrant. Sebab dia murah. Okay, ada soalan? So saya harap gunalah inti yang saya bagi tu, harap boleh dimanfaatkan dengan sebetulnya dan startlah buat duit dengan trading saham ni. Satu lagi nasihat saya, jangan mula dengan modal besar. Mula modal 2,000 je. 2,000 lah. Saya pun mula modal 2,000. Dengan 2,000 tu kita cuba buat duit. Gandakan dia. Kalau kita tak berjaya gandakan dia, memang tak perlu tambah lah. Kalau tambah pun tak ada guna. So proofkan dulu kita boleh gandakan 2,000 jadi 4,000 ke 100%. And then saya pun suggest juga nasihat juga yang mana sampai satu tahap kita target, contohnya 2,000, target dapat 5,000. Bila dah dapat 5,000, tolong keluarkan 3,000. Kenapa keluarkan 3,000? Kita dah set lah. Mana dalam hati kita dah tahu dah. Modal aku dah ambil balik. Aku dah siap ambil untung dah 1,000 sejak aku main saham ni.
So 2,000 yang ada dalam CDS tu, itu bukan duit aku lah. So kita dah tak ada emosi sangat lah terhadap 2,000 tu. Barulah kita berani sikit nak tekan-tekan counter. Tapi kalau kita bermula dengan modal 20,000, 10,000, sakit sikit lah Emosi itu agak tu. Siapa-siapa yang ada bermula banyak tu dia tahulah, fahamlah macam mana perasaan. So buatlah 2,000 jadi 4,000, jadi 5, jadi 10, 20. Once korang dah achieve 20,000 InsyaAllah lah dah dapatkan 50,000, 100,000 tu agak senang sikit lah. Dan dah achieve 100,000, 100,000 dah senang sikit dah dapat 500 dan seterusnya 1 million ke apa semua, insyaAllah. So kena sabar lah, sabar, main betul-betul, klik betul-betul. Okay, ada soalan? Lewat dah, esok lah kita. Okay, last soalan, last ada? Nak tanya apa ni? Macam mana nak tengok senarai Warren dekat apa senang? Senarai Warren. Okay. Apa yang saya buat, contoh kita tengok satu counter yang induk CNI. Kata CNI tu okay. So kita search sini dulu. Kita tengok sini ada tak Warren? Ada tak CNI, WA ke WB ke? Kalau tak ada. Sebab ada orang yang dia pergi cari Warren, counter Warren. So saya punya cara, saya buat terbalik sikit. Saya tengok induk dulu. Kalau induk tu okey, barulah kita cari anak dia. Jangan cari anak dulu. Kalau cari anak tapi induknya tak okey, buat apa? Bazir masa. Macam dolphin ni. Dolphin ni dia baru bangkit ni. Baru bangun. So nampak pattern sama je. Sama. Indi keluar, break sini, cantik. Break sini, dah settle. Sama je pattern. Search dan tengok ada anak tak dia. Revenue dah keluar dah. Revenue WA. Ada WB tak? Tak ada. WA je. PA. Ada PAWB. Ni PAWB. Yang lain tak ada dah. Gitulah. Sama juga yang lain. Harbor. Tapi selalu kan tengok chart tengok Harbor nampak dah bersih. Bila setiap hari tengok berpuluh-puluh chart, you akan nampak the pattern tu. So dan boleh tersipit lah. Yalah macam sama Pak Ayah pun cakap bersama. Tengok selalu chart. So hektar pun Allah tu yang saya kata, bagi je lah counter mana pun, sektor mana ke, dia buat bisnes apa ke, sama je. So kita tak payah nak serabut dia buat bisnes apa semua. Bagi saya lah, saya fikir chart je. So pattern sama je. Sama je pattern. Ini resistor, dia break je, beres, masuk lah. Indi cakap apa? Indi cakap buy. Ni, sini lagi Indi cakap buy. So kita masuk breakout sini, kita masuk. InsyaAllah selamatlah sebab Indi pun kata buy. Dah terus dia naik melantun. Okey. Lagi? Ada ke? Macam di next saya boleh cadangkan cuba tengok esok lusa esok ke kalau dia tu strong kalau dia strong okey kita tengok kita penutup dengan di next okey kita boleh tengok dia punya pattern. Okeylah atas tu ialah dia ada potensi lah nak pergi ke RM1. So kalau dia strong, dia akan bermain dekat area ni. Dia accumulate dekat area ni, macam sama macam ni. Ni pun sama juga ni. Dia turun, lepas tu dia buka sini balik. So bermaksud dia strong lah. So kalau dia tu tak strong, dia pecah yang ni, dah tak strong lah. So anda kata kalau dia duduk main kat sini, lepas tu accumulate dengan volume pula banyak. Tapi accumulate-nya apa, candle tu kecil je, cantik. What time accumulate? Tak dengar. What time tengah accumulate Apa? What time?
Watai. Kuatai. Kuatai, yes. Mungkin saya nampak dia punya kotak tu. So, adakah kita nak masuk terus? Yang ni pun ada laung lukis, semua pun boleh jadi segitiga. Nak masuk terus agak menunggulah sikit. So, kalau saya tak aloi kot nak tunggu. Tunggulah dia break tu. Kalau dia break atas ni dan break pula dengan volume pula ada ni DMV ni tinggi, okey lah. Sekarang ni boleh nampak kalau kita kecil kan, boleh nampak dia macam betul lah, dia tengah duk accumulate kotak ni, turun ni support, naik resistance, support, resistance, support. So tunggulah dia break ni tu mau nak masuk. Kalau tak kita akan main dindong gitulah. Okey, rasa setakat ni harap-harap faham lah ya macam mana, dan nasihat akhir saya adalah apa dia, trading make it simple, jangan susahkan, jangan kita pun jadi tak tahu nak buat decision macam mana. Belajar banyak bagus, tapi kena tahu apa yang dimasukkan tu. Maksudnya apa dia? Jangan belajar contohnya candle ni macam ni, candle ni macam ni. Kita kena tahu apa di sebaliknya. Contoh macam kalau kata triangle, kenapa triangle tu wujud? Kenapa yang kata kalau breaknya triangle ni dia akan naik? Why? So jangan kita just hafal triangle lah, flat lah, cup lah, kan, cup and holder. Pasal tengok bila kita nampak dah satu pattern cup, dia tiba tak jadi, mulalah menggelabah. So kita nak tahu why cup tu terjadi sebenarnya. Kalau kita tahu gitu, barulah kita tahu apa itu patternnya, dan cup ke apa ke semuanya adalah market structure. So fahamkan market structure tu, insyaAllah lah. InsyaAllah. Saya memang daripada dulu saya pegang market structure, dan Tina alhamdulillah lah market structure banyak membantu saya lah. So kita jangan sekali against the trend. Uptrend lah. So kalau downtrend, janganlah kita duduk trade counter yang downtrend. Kalau contoh macam counter healthcare bagi saya boleh ketepikan dulu kot. Healthcare mask ke apa semua ni, kita boleh nampak structure dia tak cantik dah. Structure pun dah tak cantik. Tengok monthly pun dah. So cari counter lain lah. Counter tax sekarang ni tengah duduk kepada last year lagi. So kita jangan lepaskan peluang. Okay, so kita dah pukul 12 dah 2 jam. So saya rasa sampai takat tu je kita boleh lewat. So insyaAllah ada masa lagi saya cuba buat lagi sesi revision. Ini bukan sesi mengajar, revision je ni. Revision. Okay, so dengan itu saya tutup majlis dengan surah Wal-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As inna insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Fattah ya Alim ya Razzaq, ya Hayy ya Qayyum. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami ya Allah dalam trade saham ini ya Allah. Kami ingin mencari rezeki melalui saham ini ya Allah. Permudahkanlah urusan kami ya Allah. Elakkanlah kami daripada mengalami kerugian sosial ya Allah. Dan ya Allah, lorongkanlah hati kami ya Allah untuk melihat counter-counter yang bakal naik, counter-counter yang akan memberikan keuntungan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tajamkanlah pemikiran kami, tajamkanlah ilmu kami, dan perkemaskanlah ilmu kami yang kami ada ya Allah. Dan Engkau membuatkanlah kami yakin untuk menekan counter-counter yang akan berlaku kenaikan, dan Engkau
berilah rasa was-was dan gundah gulana untuk menekan satu kaunter yang mana kaunter itu akan membuat jatuhan ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau jauhkanlah hati kami ya Allah daripada perasaan sifat sombong, riak, takbur dan rasa bangga diri dan rasa hebat dan rasa lebih daripada orang lain ya Allah. Dan engkau janganlah buat dengan saham ini membuatkan kami lupa diri dan kami menjauhi daripada-Mu ya Allah. Buatkanlah dengan saham ini membuatkan kami lagi mendekati-Mu ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau turunkanlah ilmu dan khazanah-khazanah ilmu dan gudang-gudang ilmu yang kami belum tahu lagi ya Allah untuk saham ini ya Allah, agar ia dapat memperkemaskan lagi training kami ya Allah. Hanya Engkau lah guru yang terbaik buat kami ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau berikanlah peluang kepada kami untuk mengucapi nikmat dalam menggandakan duit kami dalam trading saham ini ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Allah. Tuhanku, biarlah dengan saham ini kami dapat memberi manfaat kepada orang lain, dapat membantu orang lain, dapat membahagiakan orang lain, dan melalui asbab kami bermain saham ini kami dapat melimpah ruahkan rezeki kepada yang lain ya Allah. Dan janganlah membuatkan kami kedekut dengan duit yang kami dapat untuk tidak memberi kebahagiaan dan rezeki kepada yang lain ya Allah. Elakkanlah kami daripada perasaan sifat bakhil dan kedekut ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Okey, ini soalan kamu semua boleh PM saya lah saya cuba jawab. Dan next kalau ada sesi lagi saya akan maklum lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi